Ada tadi. Okey ni, saya ulang balik. Okey. Ni ada nampak Sorry, saya pun tak tahu kenapa tak ada tadi. Okey, pengenalan kepada essential oil, saya cepat. Okey, kita nak tahu setiap orang dia macam saya cakap tadi, setiap orang ada mempunyai penerimaan yang berbeza terhadap sesuatu jenis essential oil. Ada orang macam saya cakap tadi dia tak suka lavender, ada orang dia suka lavender, ada orang tak suka bau tea tree, ada orang suka. Okey, sama. Sama juga dengan kes orang yang ada apa dia panggil yang ada masalah dia panggil personality acid. Ini memang langsung tak boleh nak bau essential oil sebab dia akan rasa bau essential oil tu sangat busuk. Jadi kat sini kita ada uh, keupayaan untuk mengendalikan problem tu tadi. Jadi kita buat sesuatu apa nama essential oil tadi, kalau orang tak boleh bau single, kita akan blendkan dia. At the same time juga blending juga untuk dapatkan efek-efek tertentu. Sebab apa? Sebab setiap EO mempunyai keupayaan yang tersendiri. Tak masing-masing dia ada, macam kita sendirilah, kita pun kalau si A ada keupayaan yang ni, B ada yang ni, jadi dia kena combine baru jadi satu tim yang bagus. Makanya ia perlukan gabungan sesama sendiri untuk menghasilkan essential oil yang lebih kuat. Contohnya lebih kuat lah dan banyak kegunaan dia. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sinergi? Tadi saya dah cakap, saya ulang balik sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah apabila essential oil berinteraksi antara satu sama lain. Dan ia membolehkan beri kesan yang berganda yang tidak terdapat pada EO tertentu. Macam saya cakap tadi, kalau lavender contohnya dia ada bau hanya relaxing sahaja. So kalau nak combine dan nak dapatkan yang sesuatu minyak yang ada relaxing tapi fresh, dia boleh campur dengan lemon. Tapi kita kena tengoklah sesuai ke tak sesuai blending tu. Fenomena dipanggil sinergi. Saya ulang balik, sinergi adalah apabila essential oil berinteraksi antara satu sama lain. Tak kisahlah 2 ke 3 ke 4 essential oil ke 5 essential oil, 7, 8, 9, tak kisah. Tapi dia akan menghasilkan satu yang sama ada efektif, mempunyai keupayaan yang berganda dan juga mempunyai bau yang lebih best, yang lebih sedap. Contohnya patchouli. Patchouli bau sangat tak best kan? Relaxing, kita tak bau sangat. Tapi apabila dia bergabung dengan apa dia panggil, dengan bau-bau bunga, contohnya bau jasmine atau bau lavender, sangat bau geranium, dan dia akan menghasilkan satu blend yang sangat best. Okey, umpama lagu dan melodi saya cakap tadi. Okey, kita tengok kat sini klasifikasi essential oil. Macam mana kita nak blend essential oil? Dia ada teknik dia. Sebelum kita nak blend dia, kita kena tahu klasifikasi dia. Apa yang dimaksudkan dengan klasifikasi essential oil? Contohnya kat sini, sebab dia kita kumpulkan dia sama ada dari segi aroma, ataupun juga dari segi asal usul dia, atau kategori bau dia. Ini akan memudahkan kita untuk faham EO mana yang boleh dicampur dan memberikan kesan yang baik. Ini yang saya lakukan di Makmal. Bagaimana kita kaji minyak ni, contohnya kalau apa kategori kat sini campur dengan kategori satu lagi, boleh tak? Efektif tak? Dan tengok juga kesan apa hasil akhir yang kita nak. Contohnya kalau kita rasa kita nak dia jadi sesuatu untuk tidur, macam yang biasa kita buat kan, untuk sleep well. Apa minyak yang kena pakai? And then bila kita dah buat blend tu, best tak bau dia? Kalau tak best, kita kena ubah. Sebab kadang-kadang ada orang tak suka bau ni walaupun dia boleh tidur. Tadi kita nak tidur dengan selesa, dah mudah dan dapat kualiti tidur yang bagus, so kita kena blend sesuatu yang bau yang best dan boleh bagi efek tidur yang lebih nyenyak. Dia campuran yang tidak serasi boleh menghasilkan aroma yang tidak bernyawa. Dia panggil tak bernyawa lah, dan tidak menyenangkan, malah dapat mengurangkan prestasi terapeutiknya. Ya, mungkin apabila berlakunya ketidakserasian tu akan terapeutiknya akan apa dia panggil akan tak memberi kesan yang optimum lah. Sebaliknya membuat gabungan yang seimbang dan harmoni boleh menjadi terapi yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi kita punya emosi sekali lagi. Apabila emosi kita cantik, kita punya body system pun akan bekerja dengan bagus, automatically immune system pun akan lebih bekerja dengan bagus dan menghasilkan antibody atau menghasilkan immune system yang kuat. So inilah berlaku apabila gabungan yang tadi kita dapatkan yang seimbang dan juga harmoni. Okey. Antara klasifikasi yang kita boleh buat sekarang ni ataupun yang berada di luar sana lah, yang ada di luar sana adalah klasifikasi berdasarkan jenis aroma. Apa yang dimaksudkan dengan aroma ni tadi kan? Tengok kat sini Kat sini kita ada family dia. Macam contohnya kita ada floral. Floral ni bau apa? Bau bunga contohnya kan, feminine soft. Contohnya daripada lavender. Neroli. Neroli ni adalah bunga orange. Kalau siapa tak tahu, ya, bunga orange orange, apa nama dia panggil, orange macam bitter orange tu apabila dia nak
Berbunga tu orang akan ambil bunga dia untuk menghasilkan essential oil. Bau dia sangat best. Umpama bau Denlorin ni adalah umpama bau ylang-ylang yang dicampurkan dengan bau orange. Siapa pernah bau ylang-ylang, dia akan tahu macam tu. Dan kita ada bau jasmine, geranium dan juga rose. Jadi floral ni sangat best kalau kita blendkan dia dengan bau-bauan citrus, spicy ataupun woody. Spicy ni adalah rempah ratus lah. Jadi kalau kita nak blend contohnya bau neroli tadi, boleh lah. Campur dengan orange, campur dengan apa tadi, kita cakap tadi, orange, boleh campur dengan woody. Woody contohnya daripada sandalwood. Jadi it's perfect. Sandalwood ni pun agak-agak bau lemony sikit. Kalau dari kata tengok yang bawah tu pula dalam kategori spicy. Dia ada bersifat warm, crispy. Contohnya adalah basil, black pepper, cinnamon, ginger and nutmeg. Ini adalah yang bersifat warm. Kalau kita letak kat kulit pun, kalau tak betul lepas dia akan rasa macam sangat panas. Even kalau kita buat essential oil, kita buat blended, kita buat massage oil black pepper saja. Bila kita pakai pun kita akan rasa panas. So and then kita akan nampak dia bagus untuk blend dengan floral, woody ataupun citrus. Begitu juga woody. Woody ni contohnya adalah pokok sandalwood, pine, juniper berry. Actually kita ambil daripada, dia ada dua, juniper berry daripada pokok ataupun juga daripada berry dia sendiri. Dan kita pakai sekarang ni daripada berry dia, bersifat antioksidan, antitoksin. So kalau woody ni dia bersifat maskulin, musky. So dia bagus je blend dengan floral, herbaceous. Contohnya kalau dekat dalam produk kita yang ada menggunakan woody apa? Contoh essential oil apa yang kita guna dalam blended, apa yang kita guna ada woody, sandalwood, contoh dalam apa? Tak kisahlah blended pure essential oil ataupun massage oil. Kalau sandalwood ni kita ada dalam tranquilizing kan. And then kita ada citrus, fruity ataupun tinggi bau dia. Dia ada lemon, orange, grapefruit, tangerine, mandarin. So kita kena tengok kat sini lah. Ini kalau saya nak baca satu panjang lah. Dalam F. Herbaceous, ni bau herba. Herba ni selalunya memang daripada, contoh kat situ lah, fennel, clary sage ni, rosemary. Ni bau herba. Dan juga ada juga bau earthy. Earthy ni bau yang agak groundy sikit, yang tak berapa kuat lah. Selalunya dalam kategori base note. Dalam kategori base note dia ada patchouli, vetiver, valerian. And then kita ada camphorous. Camphorous ni ada bersifat camphor, bersifat berangin. Kita ada minyak pokok camphor, cinnamon camphorous. Kita ada eucalyptus, kaju put, peppermint, laurel leaf, laurel bay kan. Ini semua bersifat camphor. Camphor ni macam cakap tadi adalah bersifat mint. Dia ada mint. Sebab even dalam peppermint, dalam kata kaju putih pun ada camphor. Dia bersifat citrus, dia blend bagusnya adalah bersama dengan citrus, spicy, woody. Nanti kita akan tengoklah blend-blend je. And then ada satu lagi ada bersifat resinous. Resinous ni ada resin lah. Fresh, ini contohnya frankincense yang sekarang kita ada, elemi ataupun myrrh. Ini semua minyak yang mahal-mahal lah daripada kayuan, daripada resin. Satu lagi daripada resin adalah contohnya ialah gaharu. So blend bagus dengan citrus dan floral. Alright. Okey, satu lagi adalah klasifikasi berdasarkan kadar pemeropan ataupun dipanggil volatility dia. Ini bergantunglah. Sebab hari tu kita ada belajar berkenaan dengan komponen kan, komponen fitokimia EO yang punya darjah pemeropan. Dengar tak? Sebab dia tulis kat sini your internet connection is unstable. Dengar tak? Sorry. Dengar tak? Dengar sebab saya tengok dia keluar memo, dia keluar notification kata internet tak bagus. Okey. So dalam klasifikasi berdasarkan kadar pemeropan ni adalah depend kepada komponen fitokimia tertentu. Dia mempunyai darjah pemeropan yang beza-beza. Darjah pemeropan ni adalah volatility ataupun dia mudah meruap, volatile. Bergantung pada saiz molekul dan suhu persekitaran. Kalau minyak yang lebih ringan maksudnya dia mudah meruap lah. Yang mana berat, maknanya macam saya cakap sebelum ni, dengar tapi kena up sikit, tak kuat kalau contoh kalau kita guna kalau kita ada minyak macam saya cakap minggu lepas, kita ada monotepin, tepin, limonin apa semua, linalul, itu dia mudah meruap. Tapi kalau kita cerita pasal ditepin, cinnamaldehyde apa semua tu, dia agak lambat sikit lah untuk meruap. Perkara ini boleh menyebabkan kekuatan satu minyak juga boleh berubah mengikut masa. Inilah contohnya kalau kita ada minyak
dan kita biarkan dedahkan dia kan. So dia kena suhu yang agak tinggi, even udara yang bergerak pun boleh menyebabkan minyak tu volatile ataupun meruap. Jadi ini menyebabkan yang saya kata tadi boleh menyebabkan kekuatan satu minyak. Kemungkinan apa dia panggil komponen-komponen utama daripada si karbon 10 contohnya monoterpin terpin tadi dah meruap, so komponen tu dah tak ada, so menyebabkan kekuatan minyak tu juga berkurang. That's why kalau kita tengok orang semua blending ataupun packing essential oil malah menggunakan botol warna amber ni warna amber, kalau tengok dalam gambar tu warna amber untuk prevent daripada direct sunlight. Okey, so klasifikasi kepada kadar pemerapan ini dipanggil nodes. Kita tengok. Ada terdapat 3 nodes EO. Ada yang tak matikan ni kan? Matikan mic. Kita tengok 3 nodes EO. Kita tengok 3 nodes EO. Apa itu 3 nodes EO? Top node. Ini kalau siapa tahu pasal top node, dia mengandungi EO yang punya berat molekul hidrokarbon yang rendah. Jadi apabila hidrokarbon yang rendah, karbon 10 contoh, dia mudah meruap. Dan ini juga adalah minyak yang selalunya yang pertama sekali dikesan oleh reseptor olfactory kita. Kita bau ya, kalau satu blend tu, bila kita cium dia, kita tahu dah, ini dah bau top node. Middle node pula adalah pemerapan kurang sedikit daripada top node tapi lebih laju ataupun cepat daripada base node. Ianya menjadi penghubung antara top node dan base node dan menjadikan campuran lebih harmoni, simfoni, mewah dan seimbang. Ini fungsi-fungsi middle node. Nanti kita tengok minyak apa dalam middle node. Kita kena tengok. Dan satu lagi adalah base node. Mempunyai berat molekul yang tinggi, mengambil masa untuk meruap. Dia juga bertindak sebagai fixers ataupun hold down, iaitu untuk retain essential oil yang daripada kategori top node ataupun middle node meruap dengan lebih cepat. Maknanya kalau kita just ambil contoh, kita ambil minyak lemon, top node kan, kita letak dia sekejap je dia bau meruap kan. Tetapi bila kita ada letak minyak lain dalam middle node ataupun base node paling tidak, so bau tu nanti akan kurang meruap sebab dia telah di fix ataupun di hold oleh base node tadi. Kalau awak tengok gambar dekat sebelah tu, nampak kan gambar yang ada botol-botol ini dipanggil organ of perfume organ, perfume organ. Tapi biasanya ini adalah dilakukan oleh perfumer lah. Perfume ni adalah orang yang buat perfume. So kalau awak tengok dekat tu, dia ada 4 kan. Empat layer kan. Jadi of course yang atas sekali tu adalah top node. Yang kedua tu middle node. Yang bawah ni adalah juga middle node. Dan yang bawah sekali itu adalah base node. Tapi yang ini kalau nak tahu, ini adalah bukan bukan purely essential oil. Yang ini adalah dah lebih kepada compound. Compound yang single compound yang diambil daripada essential oil tadi dia pecahkan. Contohnya kalau dalam patchouli ada patchoulol ataupun patchouli alkohol, itu ada satu compound dalam satu botol ni, dia ada dia punya compound. Contoh pada vanilla ada vanillin pun sama, dia ada dalam tu. Kalau limonin pun ada ke atas tu, linalool pun semua ada ke atas tu. Itu semua adalah compound-compound yang telah dipanggil difraksikan atau difractionkan daripada crude essential oil tadi. Yang kita guna semua ni, yang kita guna sekarang ni adalah crude essential oil yang masih mempunyai pelbagai komponen-komponen hidrokarbon ataupun fitokimia. Contoh kat sini sorry, boleh nampak tak ni? Ini dipanggil, kalau tengok sekali yang hijau tu adalah top node. Top node di mana dia hanya boleh, selalunya bau dia akan bertahan lebih kurang dalam setengah jam je. Contohnya kat sini adalah dari kategori citrus. Kat sini dia tulis bergamot kan. Tapi ada juga yang lain-lain. Contoh daripada apa? Lemon, orange, apa lagi dipanggil, yang selalunya daripada citrus lah, daripada citrus. Dan lavender ni juga dia dalam kategori top note dan juga boleh menjadi middle note. Dia akan jadi tengah-tengah, apa dia panggil, bridge dalam kategori floral lah. So kalau awak tengok dekat dalam heart ataupun middle note ni tadi, dia adalah lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam kan. Dia boleh tahan 4 hingga 5 jam. Ini adalah kategori floral atau fruity ataupun spice green. Spice green ni
ialah rempah-rempah ratus yang berwarna hijau lah So contoh spice green adalah daripada macam cardamom kan, daripada spice lain adalah daripada clove, daripada star anise, daripada apa lagi dipanggil yang fennel, itu semuanya dalam kategori middle dan juga buah-buahan juga. And then yang terakhir sekali adalah kategori base note yang boleh bertahan lebih kurang dalam 8 jam. Contohnya kat sini ada wood. Wood ni adalah patchouli, wood daripada sandalwood yang tadi kita cerita, sandalwood, agarwood, rosewood, cypress kan. Tu semua daripada wood dan juga moss. Moss ni daripada kebanyakan daripada binatang lah, daripada musang tu And then daripada daun contohnya daripada patchouli, daripada akar lah vetiver, daripada lumut tu moss Dan kita ada bean, vanilla, tonka beans. Ini semua essential oil yang mempunyai yang dikategorikan sebagai base note. Jadi apabila kita nak blend sesuatu minyak tu, yang ni saya tak ajar lah, yang ni kena ajar dia kena ada kelas khas dia untuk ajar blending. Kalau siapa yang pernah pergi Sutra Product Knowledge yang level 1.1 tu, tu ada belajar hands on macam mana kita buat blending So yang sekarang kita tak boleh nak buat lah sebab kita ada ni. So kalau kita nak blend contohnya dalam suatu blend dia kena ada ketiga-tiga ni. Paling tidak dia kena ada top note dengan base note. Dia kena ada kedua ni. Tapi selalunya kita akan ada tiga lah. Dia panggil dalam perfume pun sama sebenarnya. Dalam perfume yang commercial, perfume kalau dia kata Chanel lah apa semua tu, dia adalah menggunakan ketiga-tiga note ni. Tapi dalam ketiga-tiga note tu, setiap note tu kemungkinan akan ada lebih daripada 2 atau 3 jenis minyak. 2 atau 3 jenis minyak. Contohnya dia nak bau floral, so dia akan letak lah lavender ke, dia letak violet ke, ada banyak lah bunga-bunga tu. Ataupun dia letak nak bau citrus lebih, dia letak lah lemon ke, yuzu, orange ke, itulah. Jadi that's why apabila you all spray, selalunya spray perfume, dia ada alkohol kan dalam perfume tu, so dia akan kibas-kibas dulu kan, dia akan potong-potong dia punya kering-keringkan dia punya alkohol, lepas tu dia bagikan you all kan dekat kertas tu. So you akan bau yang dulu, yang first kali you bau. You bau tu adalah bau selalunya bau top note, dia akan keluar. So first impression selalunya orang akan bagi bau top note ni sangat best dalam perfume. Dia bau. Lepas tu nanti bila dalam 5-6 jam nanti you cuba bau lagi kertas tu. Kemungkinan dia akan hilang dah bau-bau yang asal tadi. So you boleh bau, bau dah lain dah. Finally after you simpan dalam few days atau start daripada esok ataupun few days, dia akan dah bau macam bau powdery. Itu dah yang tinggal hanyalah base note. Dalam satu perfume tu. Dalam satu perfume lah. Sama juga dengan essential oil kita lah, dengan blended oil kita. Sama juga, kita akan letak benda yang sama. Nanti kita akan tengok jenis-jenis bahan yang kita ada dalam kita punya blended essential oil. Ini adalah klasifikasi dari dipanggil note ataupun kadar pemeruapan. Okey, tadi ada satu kita dah tengok berdasarkan kepada kategori bau. Itu pun tak habis lagi tu sebenarnya. Kalau dalam perfume yang saya belajar, dia ada satu lagi leathery, dia ada mossy. Itu semua daripada sumber-sumber dia. Marine, tu ada banyak lah. Ada possible tak bau berubah dalam botol blended oil? Yes, kalau you all tak simpan dengan betul, kalau you keep, dia akan, kalau keep betul lama, dia akan tahan lebih lama dan tak ada gangguan daripada luar, contohnya bau udara terdedah ataupun panas, so insyaAllah dia tak berubah. Kalau berubah pun mungkin dia akan berubah dari note yang mungkin tak berapa jelas, yang kita sendiri pun tak perasan bau dia. Disebabkan apa? Disebabkan kemungkinan dalam minyak A adanya compound A, dalam minyak A ada compound, contoh ada linalol. Tiba-tiba ada dalam B pun ada linalol yang banyak. So apabila dia bercampur dua tu, dia mungkin akan lagi tinggi bau dia. Jadi kat situ akan ada perubahan lah kat situ. Kita mungkin tak nampak, kita mungkin tak jelas bau. Tapi possibility untuk bau berubah ada, tapi bukan bau berubah yang daripada A terus berubah kepada B, tak. Berubah mungkin sedikit lah pasal kepada note dia. Boleh Cik Azman? Okey, satu lagi. Ini adalah berdasarkan kepada ciri-ciri terapeutik.
Okey, ciri-ciri terapeutik. Ini saya nak cakap sikit pasal terapeutik ni sebenarnya. Kalau you saya tak condemn siapa-siapa. Ini cerita dia. It is a fact mengatakan there is no such a legal classification as certified pure therapeutic grade essential oil or therapeutic quality essential oil. Maknanya nak kata aku punya therapeutic, kau punya tak. Dia tak ada klasifikasi macam tu. Sebab apa saya kata? Sebab therapeutic quality ataupun therapeutic grade ni adalah datang daripada komponen kimia yang terdapat dalam essential oil tadi, kan. Jadi macam kita di Sutra, kita akan make sure lah komponen-komponen yang sepatutnya ada di dalam essential oil tu memang ada. Tak kisahlah tinggi ke sikit ke banyak, tapi dia akan ada. Itulah datangnya terapeutik. Tak kisahlah kau nak kata terapeutik, kita orang punya therapeutic grade. Even saya sendiri pun orang kat luar sana pun banyak tanya, you all punya therapeutic ke? Therapeutic. Saya kalau boleh nak cakap kat dia orang yang semua essential oil therapeutic. Melainkan essential oil tu tipu, yes. Ataupun essential oil tu sebenarnya bukan essential oil tapi fragrance oil. Yes, dia tak ada therapeutic. Jadi inilah yang saya nak kata tadi. Adanya fitokimia ataupun komponen fitokimia tadi, automatically dia akan ada therapeutic grade dia. Maknanya dia boleh memberikan kesan terapi tadi. Kena faham yang tu lah. Jadi saya nak tegur bab-bab ni lah. Cuma kita jangan condemn. Masa saya cakap saya tak suka kita condemn produk orang, tapi kita kena make sure kita mempunyai, saya akan make sure, TBE akan make sure, Sutra akan make sure the quality yang kita hasilkan minyak tu adalah standing dengan international. Kita akan pastikan. Cuma kita lah, of course lah, kita punya harga lebih murah. Sebab apa lebih murah? Sebab yes, kita produce our own. Ada juga kita import lah, tapi kita tahu dia punya cost is not until that extent lah, kita tahu. And then kita kalau boleh kita nak share dengan semua orang supaya orang boleh pakai essential oil. Okay. Ini ada banyak lah. Ini kalau you all nak study pasal therapeutic benefit dia ada banyak lah. Contohnya aphrodisiac kat situ ada clarices, lavender. Maybe ada pokok-pokok ataupun essential oil yang you tak pernah dengar. Contohnya Lycia cubeba kan. Mandarin ke biasalah. Mandarin tu macam tangerine yang lebih kurang sama je. Anti-inflammatory berapa banyak produk kita yang ada anti-inflammatory sama. Clove bud, ginger, helichrysum, roman, chamomile, turmeric kan, antiseptic. So this is all the essential oil yang ada ciri-ciri terapeutik yang ada pada essential oil. Jadi berdasarkan kepada bau ni tadi, berdasarkan kepada ciri-ciri terapeutik tadi, inilah kita blend dia. Contohnya kalau kita kata kita nak go for yang atas sekali, aphrodisiac. So what is the essential oil yang kita kena guna? Kita campur. Campurlah clarices, lavender, campurlah kita, tapi kita kena pandai blend lah. Sama juga kalau untuk anti-inflammatory, which one is the best? Helichrysum, chamomile and turmeric. Ini semua. Sama juga ataupun untuk balancing atau calming. Apa yang kita gunakan? Tak semestinya essential oil ni memang calming, tapi nak bagi dia lebih calming, apa yang kita nak gunakan? Bergamot. Bila you bau bergamot je memang dia akan relax lah. Tapi kalau contoh je ambil bergamot je, campur geranium, campur jilang-jilang, confirm lagi calming, lagi relax lah. Sama juga dengan carminative atau detox. Detox kita ada cypress, lemon, fennel. Sama. Macam saya cakap tadi lah. So, kalau you nak jadi aromaterapis ataupun nak jadi formulator, then you kena tahu pasal kesemua kesemua klasifikasi essential oil dari segi aromanya tadi, dari segi top note-nya tadi dan juga dari segi terapeutik. So depend kat you all. Macam kita di Sutra kita ada minyak yang untuk SN kan, sinus away ataupun sinusity. So itu dalam bersifat kepada terapeutik. Ada juga yang untuk blended untuk emosi, calming. Massage oil macam contoh sensual kan. Siapa dah jawab tu? Miau. Aduh. Saya tak sempat jawab lagi. Apa maksud aphrodisiac? Miau. Sexual. Okay.
Kita ada minyak tu untuk aphrodisiac tu tadi romance tu tadi. Tu boleh lah. Kalau nak guna tu Kak Yong, tak ada masalah jadi kucing macam king. Aphrodisiac macam tongkat alikut. Yes, betul. Tuan, betul-betul. Itu aphrodisiac tu apa nama untuk sensual lah, untuk sensual. So boleh kalau nak guna kan untuk macam sekadar bau-bau kan. Boleh lah. Macam tu Sasha Kyrie tu pun dah beritahu lah sensual and romance best. Yes. Okay. Sekejap. Salah ni berubah-ubah ni. Sorry. Dia berubah-ubah. Saya dah nak habis dah ni slide. Tak banyak dah. Okay. Kita tengok essential oil blended. Blended essential oil yang kita ada. Blended essential oil yang kita ada. Ini last 4 slide. Sekejap je, tak banyak. Okay. Kita tengok kat sini. Kita ada energizing. Saya suka gila minyak ni. Every morning kita akan pakai minyak ni. Saya bau-bau. Saya tak curah kat mana-mana. Saya buka botol, saya bau saja. Apakah blended oil yang kita pakai dalam black essential oil yang kita pakai energizing? Kita ada citrus lime, eucalyptus, lemon, lavender. So kat dalam ni tak ada apa? Tak ada apa dia panggil? Base note. Tak ada base note. Cuma kita ada citrus lime adalah minyak kasturi daripada daun limau kasturi. Ini dah dipanggil middle note, eucalyptus top note, lemon top note, lavender is a bridge between top note and base note. Jadi kat situlah dia reka khas energizing untuk mengurangkan rasa kerisauan sambil menenangkan tubuh dan minda, meningkatkan sistem imunisasi serta merangsang minda dan badan. Kenapa saya cakap meningkatkan sistem imunisasi adalah disebabkan oleh ini adalah indirect. Apabila you all rasa kerisauan you all tu dah kurang kan, dan tubuh akan lebih tenang, selalunya dia berkait dengan minda lah. Energizing ni lebih kepada minda dan juga automatically bila kita bau, minda kita akan energize. Minda tu yang akan kawal kita punya emosi, kita kawal kita punya body system. So automatically dia akan meningkatkan sistem imunisasi apabila kita punya body system dapat bekerja dengan lebih bagus. Ini energizing ni kena ada dalam kereta. Boleh ada dekat dalam office. Jangan letak dalam bilik tidur lah. Boleh ada dekat mana lagi? Kat ruang tamu boleh. Kalau macam saya sendiri, saya akan pakai before saya pergi kerja, saya akan letak dalam kereta tu memang ada. Tapi make sure jangan panas lah dalam kereta. So saya akan bau sajalah, bau sekitar, bau 2-3 kali dan dia akan okey. Dalam kedai PDPR. Yes, dalam kelas, betul. Alright, energizing. Ini banyak guna lah. Bagi saya energizing ni banyak sangat guna dia untuk orang-orang yang aktif lah, yang selalu bekerja dekat luar ataupun yang memerlukan fokus yang lebih. Kalau kita ada fokus, kita boleh pakai energizing. Calming. Calm ni maksudnya menenangkan. Ni lagi senang je. Simple je minyak dia. 3 je. Citrus lime, orange, patchouli. Ini ketiga-tiga note ada. Lime, citrus lime adalah daripada limau kasturi, orange, top note, patchouli, base note. Ini ada calming, memang relax je. Saya tak nak pakai masa tu dulu, bila saya nak blend tu, saya tak nak pakai calming ni, saya tak nak pakai lavender, saya tak nak pakai, boleh pakai tau, tapi saya tak nak pakai lavender, saya tak nak pakai ylang-ylang, saya tak nak pakai geranium. Sebab saya nak promote minyak daripada lokal lah, dari lokal ataupun daripada Asia. So kita pakai limau kasturi dan juga patchouli. Sebab patchouli is very best untuk anti-depression, untuk calming. Jadi bau aroma citrus ni tadi, bau limau tadi, citrus lime dan juga orange ni tadi akan meningkatkan daya badan, memberi ketenangan dan menghapuskan kesedihan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia tu apa dia panggil, eliminate blues lah. Jadi kalau Monday blues, gunalah ni calming. Patchouli citrusy. Okey. Patchouli citrusy tak. Ini lebih kepada patchouli ni lebih kepada woody earthy citrus earthy. Jadi calming ni memang bagus. Kalau bos bising-bising marah-marah, you diffuse kat dalam bilik dia. Kalau nak sembunyi-sembunyi, letak dekat tisu, selitkan kat mana-mana kat bilik dia yang beraircon tu. Kan? Itu yang best lah, calming. Kalau buat ni kalau you all sendiri pun rasa tak tenang, rasa nak marah-marah ke, nak calming kan, yes, pakai. Tak adalah sampai tidur, okey?
Okey, satu lagi is sleep well. Sleep well sleep well ni pun sama. Again, you tengok tak kita pakai citrus lime lagi. Saya suka pakai citrus lime ni sebenarnya. Masa awal-awal kita blend dulu. Saya suka pakai limau kasturi, daun limau kasturi. So limau kasturi ni kalau ikutkan banyak dia punya function dalam mengawal kita punya hormon relax kalau dalam bab tidur ni dengan awal kita punya melatonin lah. So kita dalam citrus lime dalam sleep well kita ada citrus lime, lavender, orange, ylang-ylang. Again, tak ada apa dia panggil base note. Lime, citrus lime, lavender, orange. Lavender dengan ylang-ylang is a base note, middle note. Citrus lime pun middle note. Orange sahaja yang apa nama dia panggil top note. Jadi berfungsi untuk melegakan sistem saraf sambil menenangkan minda dan badan. Bauannya mampu memberikan anda tidur yang nyenyak dan menjadikan tekanan emosi dan fizikal. Okey, bau ni tadi macam saya pernah cerita sebelum ni. Saya ingatlah kat you all bukan. Kalau sleep well, dia akan mencetuskan penghasilan hormon melatonin. Melatonin ni adalah hormon yang bolehkan kita tidur. Hormon yang kita boleh apa dia panggil yang boleh elakkan kita daripada sensori terhadap cahaya. Jadi kadang-kadang kita bila nak tidur bila ada cahaya tu dia masih lagi mata tu kelip-kelip kan. Tapi bila ada melatonin yang banyak, kita terus tidur. Macam baby lah, baby banyak apa dia panggil? Banyak melatonin. So kejap-kejap tidur. Bayi yang baru lahir kan, kejap tidur. Tapi bila makin tua, makin berumur, umur dah 5-60, macam Som belum lagi lah belum 5-60, nanti tengok macam mana. Kalau siapa yang umur 40 lebih pun sekarang dia pun terasa dah kurang nak tidur. Jadi kalau nak rasa nak tidur, mainlah essential oil. Sekejap je you all boleh tidur. And then finally is a romance. Romance ni kelakar sikit lah dia punya tu. Romance ni dia punya minyak adalah geranium. Ini Kak Yong, ini adalah aphrodisiac geranium, lavender, rosemary, ylang-ylang. Kalau kat sini tengok kat sini almost bau-bauan bunga. Yang ini kategori kita tak pakai kita dia still dalam kategori note, tapi saya lebih banyakkan kepada kategori floral. Tapi satu je saya sebabkan saya akan letak rosemary kat sini. Sebab rosemary saya nak ringankan sikit blend ni supaya bila kita diffuse dia akan lebih mudah dia punya separate ada punya diffusing resapan dia tu akan lebih apa nama dia panggil lebih cepat lah kalau andai kata saya guna semua contoh romance kita pakai geranium, lavender, ylang-ylang, and then saya pakai clary sage ataupun saya pakai patchouli, so dia akan bau tu akan earthy sangat ataupun grounding sangat, so dia jadi berat letak ini kan. Jadi bila kita pakai kat sini rosemary akan dapat balancekan, meringankan. Jadi sebab tadi bila kita blend, macam saya sendiri blend, saya akan macam nak cakap kita boleh rasa tau dia punya ni boleh pergi macam mana kan. Orang yang dah biasa buat mungkin tahulah So haruman yang lembut menggoda untuk pasangan, mengandungi ciri-ciri aphrodisiac semula jadi yang mampu meningkatkan kegarahan antara lelaki dan wanita. Ini juga untuk stress relaxing. Sedap gila romance ni. Som, saya tahu Sasha, Khairi ataupun Som ni dia selalu beli ni romance dan juga sensual massage oil. So the partner of this romance ni is a sensual massage oil. Kan? So bila you romance ni actually paling mudah is to create the environment of aphrodisiac tadi ataupun romantic environment. Under the massage oil tadi tu kita ada kan sensual massage oil kan, tu pandai-pandai. Sebab tu dia cool. Jadi kalau nak beli romance kena beli dengan sensual. Tapi main bau tiba-tiba bertukar, tak faham. Apa maksud dia? Malam satu pun boleh guna, no? Boleh tuan. Maksud dia main tiba-tiba bertukar, maksud dia macam mana Cik Azman? Bau dia jadi lain. Som, sekejap Som, saya nak jawab Cik Azman ni. Bau dalam botol. Bau dalam botol. Mungkin tak tutup. Yes. Tak tuan, satu lagi macam ni tuan. Mungkin sama ada tak tutup rapat. Ataupun satu lagi tuan ada
Bau dia macam mana? Busuk ke, tak busuk ke, ataupun macam mana? Bau dia jadi macam kuat ke lavender. Dia ada lavender dalam kan? Ada. Jadi bau dia jadi tajam. Dia tak Jadi best macam mula-mula kita beli. Oh ya ke? Tadi kadang-kadang ni tuan punya hidung tu capture lavender je kot. Itu nak kena check juga tu tuan. Dia, walaupun dia ada, tapi kadang-kadang kita ni reseptor kita lebih tangkap lavender. Tahu. Jadi kena sebab ni botol yang ketiga. Oh ya ke? Mungkin itulah. Tak jadi pastilah memang tu. kita lacam bau first dengan bau Lacam second tu dia. memang sama. So bau yang ketiga ni mula-mula okey. Jadi ada something lah kat situ kan. Kalau bau first okey macam ni, ada lah tu. Atau mungkin dia sama ada tak tutup rapat atau terdedah kat panas buat yes. Yes. Lah. Mungkin tu sebab tu. Kita dah off. Okay, alright. Itulah oxidize ke apa ke itulah. Itu antara memang kita estimate ataupun kita expect lah benda-benda yang berlaku. Okey, di sains itu juga ada juga blended oil, blended sutra ni yang kategorikan dia bukan dalam bentuk pure tetapi dalam bentuk macam kita ada massage oil, kita ada silence. Silence dalam kategori terapeutik lah. Sinus away, sinusitis, varicose vein, craving free, ini semua dalam ciri-ciri terapeutik lah. So kalau perasan, ni slide akhir kalau kita perasan, lepas ni kita akan cerita lebih lanjut lah, nak tanya-tanya. So kalau kita perasan dalam sutra ni dia ada blending yang khas untuk contoh kita ada perfume khas untuk emotion, ataupun kita ada blended oil macam calming ataupun apa lagi, calming, energizing kan. Itu adalah east and west, itu semua untuk emotion. Ada juga untuk therapeutic, SN, silent, varicose vein. Ada juga untuk apa nama dia panggil macam massage macam captivating, sensual kan. Ini lebih kepada dia nak panggil terapeutik dan terapeutik sangat dia maknanya dia boleh massage oil yang start daripada rejuvenating, soothing, sensual, dia lebih kepada it's a body punya needs tapi kalau yang terapeutik ni adalah spesifik silent untuk dengkur, sinusity untuk sinus, varicose vein untuk varicose vein. Walaupun kadang-kadang you kata ada kesan lain, tapi sebenarnya lah essential oil macam saya kata dia ada pelbagai fungsi. Cuma kita tak discover dengan semuanya lah. Cuma contoh kalau macam saya cakap saya nak blend untuk silent, untuk dengkur. Jadi kita kaji what is essential oil yang boleh ni kan, yang boleh digunakan. Okey, ada soalan? Okey, lepas ni boleh tanya saya soalan je. Kalau MO kan yang suka sengkak muka tu, mana sesuai yang cik ke tak kisah? Sengkak muka macam mana? Sengkak pun muka tegang. Reju lah, reju. Okey, kalau saya tak masuk essential oil, tak masuk massage oil, tapi still can boleh jawab lah. Kalau dalam essential oil, dalam massage oil, rejuvenating ni lebih kepada untuk masalah urat tegang. Macam cakap dia, mungkin sengkak urat tegang. Kalau orang tua-tua yang nak solat susah sangat, nak bend dia punya bengkok kaki dia, lutut dia, dia pakai rejuvenating. Sebab nama sebenarnya rejuvenating ni, dia lebih kepada untuk rejuvenate atau meremaja kan. Jadi khas sebenarnya, macam saya selalu cakap, siapa yang suka rejuvenating ni, dia berumur 40 tahun ke atas. Mostly macam tu lah. Mostly macam tu. Tapi ada juga lah yang gunakan. Tapi mostly orang rejuvenating ni, orang umur 40 tahun ke atas, dia akan suka. Rejuvenating. At the same time, dia bagi bau yang agak enjoy atau meremajakan. Tapi fungsi yang lain dia adalah untuk melonggar atau melembutkan otot urat-urat yang tegang. Belum umur 40 betul lah tu. Mantap, sila. Apa tu? Apa banyak laju sangat ni? Beres kat Soverty. Okay, then soothing kita dah discontinued sebab dia dah boleh, kita boleh pakai rejuvenating je. Sensual macam saya cakap tadi, aphrodisiac boleh campur dengan, boleh partner dengan romance. Captivating, kalau captivating ni dia untuk alertness, untuk improve blood circulation. So kalau satu lagi, kalau untuk lengur-lengur badan, lengur-lengur bahu selalunya, you all selalu menaip atau menunduk saja main handphone, this is the best. Sapu, captivating dekat bahu, dekat tangan. Kalau ada orang urut lagi best. Tranquilizing, as you know, kita dah cerita itu lebih lanjut. Refreshing pun saya dah discontinue kan. Dah tak perlulah sebab boleh pakai rejuvenating. Alright. And then kita ada sinus, ada kita ada varicose vein. Siapa belum try lagi varicose vein? Varicose vein ni lebih kepada apa dia panggil? Apa dia panggil varicose vein ni?
Dalam bahasa Melayu dia apa? Beriscovin. Apa dalam bahasa Melayu beriscovin? Urat timbul kan? Urat timbul. Lelabah tu, jaring. Urat biawak. Urat Urat biawak. biawak. Urat biawak. Urat biawak. Itulah dia. Selalunya kita akan nampak dia punya urat-urat tu macam muara sungai tu. Simpul biawak. Sebut nama biawak simpul. Okay. So varicose ni sangat bagus untuk yang tadi tu. Simpul tu. Orang-orang yang kerap berdiri, itu patut pakai varicose. Saya memang sengaja tulis varicose macam tu. Sebab ada orang petikaikan, salah ejaan dia tu. Tak. Memang saya sengaja. Memang saya sengaja buat benda tu. Saya pakai lega banyak. Yes, betul. InsyaAllah lah, kita dekat Sutera kita kaji apa benda-benda, apa nama perkara-perkara. Apa lagi yang you all rasa blend yang nak kita buat lagi, you all boleh suggest kat kita. Contohnya YTI tu dia kata untuk kutu kan. Tapi sekarang dah kurang kutu kot. Apa lagi you all nak pakai? Yang you all rasa blend yang you all nak dan ada permintaan tinggi, then why not kita boleh buat. Tahu kan? Okay, tadi kalau saya nak go back to whatever lah, blended oil ni, tahu tak cara nak guna dia? Cara nak guna dia. Saya nak guna, tak nak guna. Saya energizing, okay, saya nak guna Shadewell, saya tak nak guna romance malam ni. Saya nak guna calming je untuk relax. Contoh calming, you all nak guna macam mana? Tahu tak? Salah satu cara penggunaan dia adalah menggunakan diffuser. Kalau ada dapat ultrasonic diffuser, itu best. Ultrasonic ni yang ada transducer tu. Yang bila tengok kat air tu dia getar-getar tu. Itu. Sebab ada yang jenis pakai diffuser yang biasa tu, yang jenis pakai pakai wick tu. Dia pakai sumbu, macam sumbu tu kan. Okay, tu. Kalau satu lagi boleh pakai burner ataupun seramik burner, lilin kat bawah tu. Ada orang guna lilin tu, dia pun kena faham juga cara guna dia. Kan dia ada mangkuk dia tu, you have letak air dulu. Letak air, baru letak ni beberapa titis. Ada orang dia terus curah semua sekali. So dia kata penggunaan dia sekali pakai habis. Rugilah. Patutnya ada air, letak 5-6 titis ke, tak kisahlah tengok luas mana, nyalakan candle kan. Dah, dia akan bau sangat best. Cuma candle, nak cari candle yang bukan jenis paraffin wax punya ataupun daripada petroleum punya candle. Cari candle yang daripada soya, daripada palm, yang kurang jelaga, yang kurang karbon monoksida. Jangan guna. Ya, jangan guna. Tu cakap tadi, jangan cari yang tu. Yang putih-putih biasa tu kan. Itu jelas nampak tu paraffin, tu jangan guna. Lain you boleh guna pot puri, titiskan kepada pot puri. Saya lah tu, lepas tu beli diffuser tak pakai benda nak. Okey. Pot puri pun boleh letak dalam kereta, letak dekat dalam dalam botol ke dalam apa ke, tak kisahlah. And then you boleh pakai macam Wati cakap tadi, titis dekat collar. You boleh juga buatkan dia as massage oil. Kalau you nak buat, kalau you tak nak boiler massage oil kita ada, boleh pakai buat massage oil. Cara nak buat massage oil, ambil 2 sudu makan minyak. Tak kisahlah, kalau you rasa nak sapu minyak kelapa sawit dekat badan pun boleh, ataupun you nak pakai olive ke, belilah olive ke sunflower, grapeseed oil, banyak jual sekarang ni. 2 sudu, titiskan 2-3 titis cukup dalam satu sudu tu. Lepas tu buat 2 sudu kan. Ataupun ambil 2 sudu minyak, campurkan 3-4 titis ni. Cukup, tak payah banyak-banyak. Lepas tu urut. Buat minyak urut. Itu best kan. Apa lagi? Cara penggunaan yang lain, kalau saya just kan best macam tu je. Ini pun dah best. Ya Allah, dia lesung baru dia. Encik, diffuser oil pandan lavender peppermint tu kan okey kan buat sabun homemade, sebab ada yang tanya Puzi Sobit. Okey tak nak masuk? Ya. Okey, sebab apa saya buat, saya panggil nama dia diffuser oil. Sebab saya tengok kadang-kadang ada orang dia pakai diffuser yang ada jenis ada sumbu tu kan, yang ada dia punya warna putih kat tengah tu.
Itu sebab saya buatkan tu. Polysorbate 20 tu dia nak larutkan essential oil dalam air. Tahu? Bukan ultrasonic, dia jangan macam tu. Cotton rod. Itulah nama dia. Saya pun tak ingat nama dia. Tapi itulah dia. Jadi tu cara campur dalam air tu dia dah terus apa dia panggil? Dah terus larut. Dah tak ada terapung-terapung dah. Kalau you kata you nak buat sabun homemade, boleh je, tak ada masalah. Kan? You nak buat spray sendiri pun boleh. Ambil air, masukkan East and West diffuser oil tu, masukkan berapa 1 ml ke 2 ml, goncang, dah terus dilarut dalam tu, spray je. Air berapa banyak tak kisah tu. You all kena test. Sebab yang ni dia dah larut air. You letak air sikit ke, air banyak ke, dia memang larut. Dia memang larut. Jadinya kalau contoh you ada 100 ml air, you masukkan dah. Satu penutup ke, masuk dalam tu, dan you goncang. Kalau tak kuat lagi, masuk lagi. Okey. Air berapa banyak? Dah jawab Adeline? Okey. NEO apa yang sesuai untuk aktiviti lasak? Contoh bersukan hiking, bola sepak dan sukan yang terlalu berat. Dia boleh pakai energizing tadi. Amy Sati. Pakai apa nama? Energizing boleh? Ya. Kan? Mode lantai pun best. Oh, Lutfia. Okey, Lutfia. Boleh Lutfia. You nak pakai yang kalau nak main rugby ke apa semua tu pakailah. Tapi kalau you nak buat urut, kalau nak buat urut untuk lepas orang main main bola ke apa tadi, pakai rejuvenating. Kalau tak, you boleh pakai energizing, buat massage oil pun boleh. Captivating boleh. Ni semua yang captivating ni bagusnya. Okey, saya cerita. Captivating ni bagusnya dia panggil analgesic tau. Dia boleh mengurangkan rasa sakit. Dia apa, analgesic tu apa nama? Analgesic tempat tu. Dia kurangkan rasa sakit lah. Kalau bersukan, hiking, saya prefer yes. Ini Acil ni dia biasa pakai ni. Selalu dia pakai rejuvenating. Ini untuk yang bersukan. Lagi untuk apa? Saya pakai PV. Depend kat orang, boleh, tak kisah. Kalau tak campur minyak terus guna boleh tak untuk urut? Mana boleh? Tak boleh, Ruby. Kalau minyak ni, pure ni, kalau you nak terus campur urut, tak boleh. Sebab ni pure. Tapi kalau you pakai massage oil, yang rejuvenating, soothing, captivating tu dah boleh pakai untuk urut. Nak mop lantai, okey, mop lantai untuk apa Harisa? You nak kata nak buang bau lalat, you pakaikan citronella or lemongrass. Tapi kalau nak bau wangi, pakailah lavender, pakailah geranium. Cinnamon pun boleh, serai boleh, yes, pandan boleh, semua boleh. Nak depend pada bau lah. Tapi jangan bagi yang bau manis lah. Rose Otto. Sayangnya Rose Otto. Akak apa Kak Rafida kan pakai patchouli buat dalam basuhan apa nama? Mesin basuh kan? Best apa bau dia. Yes, ikut suka apa semua boleh. Pakai Rose Otto boleh, frankincense nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Best patchouli. Itu saya cakap tadi, pakai patchouli. Patchouli masukkan dalam beberapa titis dalam mesin basuh, masa nak bilas tu. Dia akan bau yang sangat best, sangat menenangkan. Harum je bau dia. Kat rumah saya sekarang ni patchouli punya daun tengah gemuk-gemuk. Tunggu saya keringkan. Saya nak buat letak dalam almari baju. Okey, ada soalan lain tak? Encik, saya baru belikan untuk mak saya yang ada masalah tinggi dan emosi tak stabil. Cara pakai yang mana, Encik? Belikan apa? Ada masalah tinggi, mana you belikan yang untuk relaxing kan? Relaxing, kalau you buat massage oil, you boleh, contoh you pakai beli sensual ke, you beli rejuvenating, just urut. Tapi kalau, mana soalan dia tadi? Kalau nak buat diffuse pun boleh. Saya ada, okey, ni saya cerita yang real. Hari tu kawan saya, dekat je, selang sebaris daripada rumah saya ni. Mak dia dah umur 80 lebih, tak boleh tidur, emosi tak stabil, selalu mengacau, panggil orang sana, panggil orang sini. Okey. Dia minta tolong saya, apa aku nak buat ni? Saya kata, okeylah macam ni. Saya bagi dia multi-purpose spray lavender plus dengan jasmine. Esoknya dia update kat saya.
mak dia boleh tidur, mak dia tak mengacau, mak dia dah tak emosi dah bagus dalam satu hari. Ada kalau baca posting tu ada dia tag saya Encik Zainal Saleh tu. Dia tunjuk gambar apa yang dia beli. Itu memang boleh Kalau tak ada you Jasmine mahal sangat, you boleh beli apa nama kalau massage kalau pure essential oil, you boleh beli lavender, you boleh beli geranium kan, ataupun kalau you nak pakai romance massage oil, romance tak boleh. You kena pakai sensual massage oil. That one okay. Actually best campur masa belajar okay, sensual, GKEO atau blended oil sapu dik. Sensual pun sapu. Apa ni? Tak faham. Diffuse GKEO. Diffuse GKEO. Yes. Pure essential oil, blended essential oil. Blended essential oil ni still pure. So you tak boleh pakai direct kat tangan. Kat kulit, bukan kat tangan, kat kulit. Tak boleh pakai direct kat kulit. Bukan saya tak nak bagi, saya takut ada orang infection. Tapi memang betul rule dia, rule of thumb dia kalau pure jangan pakai kat kulit. Especially yang ada cinnamon, yang ada orange kalau kita keluar. Jangan pakai direct. So pakai diffuse. Pakai tisu. Cara paling mudah dan murah. Gumpal-gumpal tisu, titiskan dekat dekat 2-3 titis, lepas tu bau ataupun letak tepi katil kalau tak boleh tidur. Kan makcik tadi tu yang emosi tak stabil, kat mana dia duduk letak kat situ. Ataupun titiskan dekat collar baju. Kat baju dia lah. Ada soalan lain ke? Lavender boleh pakai direct kulit. Kalau pure essential tak mau, tak boleh pakai. Kejap siapa lagi? Kami boleh Adelaide. Masalah anxiety teruk perlu pakai apa mana je? Boleh pakai tranquilizing anxiety. Anxiety boleh pakai calming blended oil, calming blended oil, sleep well blended oil. Boleh pakai tranquilizing massage oil. Masalah anxiety. Boleh pakai geranium, boleh pakai jasmine, boleh pakai any floral punya bau. Boleh pakai. Diffuse selalunya berapa titik? Depend. Syalihan. Depend dekat you all punya bilik berapa besar. Kalau kata bilik, kalau ruang tamu, you kena pakai lah 5-6 drop. Tapi kalau dalam bilik pakai 2-3 drop cukup. Tak payah banyak berapa titis cukup. Sensual calming boleh. Betul. Masya Allah. Betul saya jawab tu. Betul. Sensual calming boleh. Anything yang berkaitan yang ada ni boleh pakai. Yang ada bau-bau bunga. Cik K, kalau ada masalah thyroid boleh suggest apa je? Thyroid ni senang je. Kalau you nak guna apa dia panggil, you boleh pakai, kalau saya nak ceritakan macam pelik kan. You boleh pakai apa dia panggil tu? AF. Status free sebenarnya kan. Ataupun kat dalam massage oil yang kita ada, you boleh pakai captivating. Captivating pun boleh untuk masalah thyroid ni. Tapi sebenarnya AF tu pun best juga kalau nak buat untuk thyroid. Boleh pakai. Lavender boleh direct ke kulit, Simtini. Rule dia tak boleh. Tapi kalau you rasa kulit you boleh resistant kepada tu, boleh pakai. Tapi my advice jangan pakai direct lah. Takut kemungkinan kulit you all tak tahan kepada pure essential oil. Sebab apa tau? Kena ingat balik, the purity of essential oil 100% pure. Then dia ada bahan-bahan, contohnya ada camphorous. Camphorous tu dia bersifat warm. Bila dia warm nanti bila kena kat kulit, dia boleh menyebabkan merah atau inflame. Itu kita tak tanggungjawab. Kalau tengah gastrik, peppermint tak boleh bau je bos. Sebab apa tau? Peppermint ni boleh menyebabkan kita rasa cepat kenyang. So nanti bila you bau gastrik tu lagilah. You tak boleh nak tak makan lagilah. Untuk satu rumah demam, batuk, sesama, pakai eucalyptus campur peppermint diffuse. Untuk satu rumah demam, batuk, sesama, peppermint, eucalyptus, diffuse. Senang. Macam masalah makcik tadi tu MPS tu. Yes, sembuh. Sembuh lah, sembuh. Bukan sembuh kat dia, sembuh kat udara lah. AF encik. Encik pula Kedah. Yes. Boleh guna. Thyroid boleh guna AF tu. Thyroid, yes. Ulang lagi. Ulang. Pernah titis peppermint dengan EO lemon dekat baju belah bahu. Pedih kot. Baju belah bahu. Baju belah bahu So dia meresap. Saya cakap tadi,
essential oil, lemon or tak kisahlah essential oil ni apa semua, dia kita tak tahu kulit kita boleh tahan tak boleh tahan dengan dia. Tahu. Melainkan kat tapak tangan yang dikeras lah. Tapi kalau kat sini yang lembut-lembut ni semua make sure janganlah. Saya pernah kena masa saya buat distillation of cinnamon. Saya tak kena minyak dia, saya kena air dia. Air tu bila kita buka dia punya distiller tu, air tu meleleh sepanjang sini kan. Sepanjang-panjang ni lah merah. Jangan buat pasal air. Ila Mak Said. Kak, kalau frozen shoulder you guna rejuvenating Kak Kak Ila? Yes. Captivating boleh Kak Ila, Reju, yes. Reju boleh. Sorry ya sambil letak tu. Ya, tolong please Wati. Sebab terkena kulit. Ya, terkena kulit lah tu yang panas tadi tu. Rejuvenating Kak Ila, yes betul. Ada lagi soalan? Cik Azman ada lagi? Ada apa masalah Cik Azman? Nampaknya kita dua sahaja ke lelaki. Okey, ada soalan lagi? Adeline. Adeline raise hand. Kenapa tu? EO ni ada expiry date ke? EO ni ada expiry date. Tengok dekat, kalau macam sutra. Ada dekat kat kotak ni. Ada kat kotak ni. Tapi in general, ini rule kita kena letak 2 tahun atau 3 tahun lah. Tapi in general, essential oil ni selagi kita tak dedahkan dia essential oil ni lagi lama lagi best sebenarnya. Kan dia macam orang kata macam wine lah, lagi you peram lagi lama lagi. Saya ada essential oil yang dah start distill tahun 2007. Nanti sekarang saya simpan ada lagi. Sekarang tahun 2007, sekarang dah 2000. Not 2007, 2005 masa saya kerja dengan Biotech Melaka. Sehingga sekarang patchouli, lemon, citronella, lemongrass masih ada lagi yang saya simpan. Dan bau dia masih sama lagi, masih. Even mungkin top note dia dah kurang sikit lah, tapi masih strong lagi lah. EO pandai apa lagi? Sekejap, soalan lagi. Okey. Ibu mengandung susah nak tidur, boleh guna EO apa? Ibu mengandung umur berapa? Huzaimah mengandung berapa bulan? Kalau first trimester tu jangan guna dululah, takut. Tapi kalau dah biasa tu susah nak tidur, pakai je sensual. Pakai sensual lah. Lagi tak jadi tidur. Pakai sleep well ataupun deep sleep. Okey Jasmine. Sleep well Tema, senang dah ada orang jawab. EO pandan cik tu, kenapa EO pandan? Anak customer jadual waktu tidur dah terbalik, malam lagi bertenaga, perlu suggest guna sleep well. Yang saya nak colek tu tak berjaya tu. Tu tak boleh lah. Tu tak boleh. Lepas tu sekarang saya ada simpan lagi 1 botol essential oil. Kan. Yang saya simpan 1 botol. Dalam 1 botol tu ada 71 essential oil yang saya ambil daripada serata dunia, saya simpan dalam 1 botol. Saya simpan. Best tu. Saya nak buat research, nak tengok apa jadi. Dalam 1 botol ada 71 jenis minyak. Kalau daily diffuse EO bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya cakap tadi, Raja Nauza, tak perlu lama sangat. Setengah jam, 1 jam cukup. Wati pandai. 35 mengandung 8 bulan. Okey, boleh pakai sleep well. Essential oil, blend oil kalau tak terdedah boleh digunakan oleh expiry. Boleh, still boleh. Dia sebenarnya boleh tahan lama. Cuma rule dia dekat kotak, kat labeling tak boleh lah letak sampai 5 tahun. So kita letak 2 tahun. Memang standard 2 tahun lah. Tapi boleh guna lagi. Anak customer tu sapukan liter. Latih Zara pun boleh. Mengandung pakai deep sleep band. Menyusu baby dalam pantang pakai deep sleep pun terbaik. Tidur berkualiti. Tengah anak menyusu pun tidur. Mau bau EO tu cik? Bau tak boleh. Masih ada di kilang. Di HQ. Sapu malam sepatutnya waktu tidur. Nak 5 titik cik. So, jangan jealous tu. 71 essential oil. Saya tengah cari lagi. Minyak pati yang saya tak ada, saya nak campur. Yang boleh yang boleh belah. Cuma masak coba dia akan bertukar. Okey. Kalau masak col dia akan bertukar lah. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, kita macam biasalah.
Baby kerap bangun malam tuan. Kacau. Baby kerap bangun malam. Baby memang Baby, dia belum, baby berapa bulan, dia belum serasi lagi tu. So bila tidur lama, malam dia bangun lah, berapa lama dia nak tidur kan. Balik, baby kan selalu tidur 23 jam, 20 jam kan. Kerap biar je. Biar je. Jangan paksa dia tidur. Baby buat dia tidur lama. Kan? Okay, ini semua ramai mak-mak yang dah ada baby, insyaAllah boleh. Pampers basah. Betul. Okay. Alright. Soalan yang pertama. Saya pernah bagi anak saya sinus apply SN, tapi katanya makin keluar sinus dia keluar. I think bukan sinus dia keluar kot, dia punya apa dia panggil, sebab sinus kita tak tahu kekerapan dia dekat dalam ni, dalam kita dia punya ruang sinus ni, mungkin banyak jangkitan, so lagi dia pakai lagi banyak dia keluarkan. Makin keluar dia akan barulah dia akan clear. Depend pada berapa banyak serangan kat dalam tu. Mucus, yes, serum keluar bagus, yes. Ni semua orang-orang apa dia panggil old timer sutra, dia tahulah benda tu. Kan? Okey lah. So soalan dia adalah, apakah yang dimaksud dengan sinergi? Cepat betul. Azman, kau dah agak Cik Azman, dah agak dah ya. Dah tahu strategi Cik Azman dah tahu strategi.